kita ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Negeri Bumi Kenyalang itu dibimbangi berdepan gelombang kedua ancaman COVID-19 susulan 10 kes positif direkodkan semalam. Petang nanti, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas akan mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan dan langkah terkini kerajaan negeri dalam menangani situasi ini. Dan langsung dari Kuching, Wakil Esra Awani Sarawak Nuzuluddin Abdul Razak ada perkongsian. Teruskan Nuzuluddin untuk perkembangannya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Gigi. Memang betul semalam apabila berlangsungnya sidang media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang dipengerusikan oleh Dato' Amar Douglas Ugah Embas, semalam kita bertanya adakah ini permulaan kepada gelombang kedua di negeri Sarawak, dan katanya ya, ini adalah peringkat awal kepada permulaan gelombang kedua COVID-19 di negeri Sarawak. Dengan 10 kes dicatatkan semalam, segala Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak memainkan peranan yang sangat penting. Jika kita lihat daripada kluster yang ditambah dalam senarai COVID-19 negeri ini, lebih daripada 11 kluster, 3 kluster baru, antaranya kluster Mambong, kluster Pasukan Kesihatan dan Jurutera LNG. Dan ingin saya ceritakan juga, apabila kluster Jurutera ataupun kapal LNG Jupiter ini diumumkan, ia adalah satu perjalanan yang bukan daripada negeri Sarawak. Ia adalah kluster import yang datang daripada Jepun. Permulaan 23 Jun pelayaran kapal tersebut dan melakukan saringan di sana. Namun apabila berada di perairan Singapura pada 3 Julai, tidak ada sebarang saringan COVID-19 dilakukan ketika kapal berlabuh untuk proses pembaikan. Dan apabila hendak menuju ke Sabah pada keesokan harinya, pada 11 Julai, keadaan sangat teruk bagi pesakit ini dan terpaksa dihantar ke hospital swasta di Bintulu, dan itulah permulaan kepada kluster Jupiter. Dan selepas itu saringan dilaksanakan secara menyeluruh dan teliti oleh pihak JPBNS dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di atas semua kaki tangan dan petugas kapal yang terlibat. Dan juga kluster baru Pusat Perubatan Kuching ini melibatkan institusi kesihatan swasta di mana beberapa kaki tangan dijangkiti COVID-19 semasa bertugas. Ini meningkatkan lagi kewaspadaan kerajaan negeri khususnya bagi institusi kesihatan, kerana semalam Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu mereka akan laksanakan saringan secara teliti dan menyeluruh kepada kaki tangan institusi kesihatan swasta maupun kerajaan bagi memastikan mereka ini bebas dari sebarang risiko ataupun jangkitan COVID-19 sebelum merawat mana-mana pesakit. Nuzuluddin, perkembangan kluster baru apa yang Nuzuluddin boleh bawakan? Adakah apa-apa tindakan yang dilakukan oleh pasukan kesihatan di sana? Negeri Sarawak termasuk dengan Jabatan Kesihatan. Ya, saya. Baiklah, untuk menangani penyebaran wabak COVID-19 di antara kluster-kluster baharu ini semakin merebak, kerajaan negeri khususnya JPBNS dan JKNS melaksanakan saringan secara menyeluruh dan teliti bukan sahaja di institusi kesihatan. Ia meliputi kawasan-kawasan pembinaan, kawasan-kawasan di antara daerah, kerana sekarang ini 6 daerah di negeri Sarawak sedang melaksanakan Persekatan Jalan Raya yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa PDRM dan juga ATM bagi memastikan mereka yang memasuki setiap daerah daripada zon hijau ke zon merah ataupun zon merah ke zon hijau adalah betul-betul bebas daripada COVID-19, dan pastinya ia akan menggunakan kaedah yang sama semasa PKP sebelum ini, iaitu harus melalui JPBNS untuk menuju ke kawasan zon hijau, kerana ini antara langkah utama yang harus pihak kerajaan laksanakan bagi memastikan tiada sebarang penyebaran wabak COVID-19 tersebar di kawasan zon hijau. Sekarang ini 3 kawasan dikenal pasti: zon kuning, Sarawak, di Kuching dan juga di Kota Semarahan. Ini akan meningkatkan kewaspadaan bukan sahaja kepada masyarakat, juga kepada jabatan-jabatan dan agensi yang terlibat. Dan seperti kita tahu, di negeri Sarawak, sekolah tidak lagi beroperasi
kerana peningkatan kes yang berlaku. Oleh itu, setiap sekolah-sekolah, tadika dan institusi pendidikan juga dilaksanakan saringan secara menyeluruh, termasuk saringan secara rawak, pemantauan oleh pihak Jawatankuasa JPBNS dan pihak berkuasa juga dilakukan di pusat-pusat memula-mula khususnya di kawasan tumpuan ramai seperti pasar tani dan sebagainya. Kerana ini bagi memastikan mereka yang berada di sana benar-benar cakna dengan operasi ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak JPBNS. Sekarang ini di Sarawak ada antara pusat tumpuan seperti pusat pembelian atau pusat tani tidak membenarkan warga emas dan kanak-kanak di bawah usia 17 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan tersebut kerana kita pasti mereka ini antara individu yang berisiko untuk dijangkiti COVID-19 dan kita ingin mengurangkan impak ini supaya negeri Sarawak dapat bebas daripada berhadapan kepada gelombang kedua yang lebih besar kerana 10 kes dilaporkan semalam. Ini menjadi indikator kepada kewaspadaan harus ditingkatkan bukan sahaja di sempadan antara negeri juga untuk di seluruh Malaysia secara menyeluruh. Ya. Terima kasih Nuzuluddin, Wakil Awani Sarawak dalam perkembangan COVID-19 di sana.